Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rafa'na al-ghala'a wal waba' wal riba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batana an baladina hadha khassa wa an buldan muslimin 'am ya rabbal alamin. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan yang melihat YouTube saya pada hari ini 30/8 hari Isnin yang esokannya hari kemerdekaan. Pada Masjid Melekik, Masjid An-Nur, Kampung Melekik Dalam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan dan kesejahteraan yang berpanjangan sehingga akhir hayat dan dimasukkan di kalangan orang-orang yang soleh. Tajuk kita pada hari inilah kebumikanlah kewujudanmu di bumi. Apa maksud kalimah mutiara ini? Apabila sifat merendah diri merupakan sebahagian daripada ikhlas, menurut kebiasaannya, tanpanya ia tidak mungkin berlaku. Tanpanya kerana nafsu tidak apa-apa bahagian sedikit pun, maka disebutkan hikmah ini. Maknanya apa? Sifat merendah diri. Itu at-tawadhu'. Dia adalah sebahagian daripada ikhlas. Jadi kalau tidak ada tawadhu' dalam diri, sombong, manjang, maka dia tidak ada keikhlasan. Kerana dia rasa dirinya yang terbaik dan dialah yang berkuasa dan sebagainya, maka itu tidak akan mendapat keikhlasan. Jadi tanpa adanya rendah diri itu tidak mungkin berlaku kalau ada nafsu yang bergejala dalam dirinya. Walaupun sedikit nafsu yang ada dalam dirinya itu menyebabkan dia tidak akan jadi ikhlas. Itu maksudnya. Maka Syekh Zahar berkata seperti ikhlas yang merupakan benteng segala amalan, maka khumul pula menjadi benteng ikhlas. Oleh itu campakkan nafsu. Justru disebutkan hikmah ini, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Tanamlah kewujudanmu di bumi yang tidak terkenal kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam sudah tentu hasilnya tidak sempurna. Jadi ditanam di punya diri dia itu sedalam-dalamnya. Macam orang tak nampak lah. Kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam sudah tentu hasilnya tidak sempurna. Jadi hasil yang tidak sempurna itulah yang mana kita seakan-akan tidak nampak kepekerjaan kita di mata kaca pandangan masyarakat. Contoh, dia ni rajinnya dia, untung dia dan sebagainya. Idfin, sembunyikan. Kalau boleh kita nak sembunyikan kita punya amalan kita, jangan bagi nampak orang supaya ikhlas. Kebumikan atau tanam. Itu maksud idfin. Wujuduka, wujudmu kemasyhuran. Disuruh tanam kemasyhuran, kita nak kita nampakkan kemasyhuran. Kalau kita sedekah tu kalau boleh, ini aku punya tanah, kalau letak nama aku, sedekah jariah daripada tuan sekian nama kau ukir kat kayu ni supaya orang kenal aku. Itu bukan keikhlasan. Sedekah jariah daripada keluarga ni sekian, dia akan tahu keturunan aku nanti. Al-khumul, jatuh kedudukan di sisi manusia.
Syekh Buti berkata bukan bermaksud malas. Jadi bukanlah kita katakan diri kita ni malas, tapi kita tak nak dimasyhurkan di khalayak ramai sehingga kita di mata kaca masyarakat kita ni biasa-biasa aja, bukannya orang yang ada macam hebat dan sebagainya. Kita mutiara tapi kita tak tak menunjuk. Itu maksud al-humul. Nataju. Natajuhu, buah atau isinya, tetapi maksudnya di sinilah hikmah, iaitu kurniaan dan ilmu. Jadi nataju ialah hasilnya berupa kurniaan atau ilmu-ilmu. Jadi dia punya syarah dia mendalam. Kita nak faham pun macam 2 kali, 3 kali, 4 kali nak tengok. Itulah dia kata-kata mutiara hikmah orang dulu-dulu. Bismillah. Sembunyikanlah kemasyhuranmu kerana ia akan membawa kepada kebaikan, iaitu keikhlasan. Sebaliknya, keikhlasan yang wujud bersama-sama kemasyhuran berkemungkinan tidak sempurna. Jangan pedulikan perkara dunia yang fana. Apa yang dia buat oleh manusia di muka bumi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan faedahnya. Jadi pedulilah apa dunia, tak pandang kita ke apa ke. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala pun tak nak tengok hasil daripada orang-orang yang memuji kita. Dia nakkan kita punya keikhlasan itulah last. Itu maksud kalau kita tidak menampakkan kemasyhuran, boleh jadi keikhlasan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 100%. Itu daripada mafhum hikmah. Iktibar hikmah. Apabila diberi kemasyhuran pada permulaan, maka sedikit saja yang berjaya pada akhirnya. Seseorang meminta nasihat kepada Bishr al-Hafi, jawabnya, padamkanlah namamu dan perbaiki makananmu. Sebagian ulama berkata tidak harus dan tidak layak jalan kita ini diikuti kecuali oleh kaum yang jiwa mereka tiada kekotoran. Ibrahim bin Adam berkata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan siapa yang mencintai kemasyhuran. Jadi saya tengok ulama-ulama di Syria, tempat saya belajar dulu, tuan-tuan puan sekalian, dikatakan ada saya punya Syekh Muhyiddin Al-Kurdi, iaitu Syekh yang saya belajar Al-Quran dengan yang paling masyhur di kalangan masyarakat di Syria, ulama Al-Qurra. Dia suruh bila disuruh menjadi ketua Al-Qurra, dia menolak. Dia kata dia tak cintakan kemasyhuran. Cukup baginya ada murid datang satu persatu di rumahnya untuk membaca Al-Quran, itu sudah memadai. Itulah dia Syekh Muhyiddin Al-Kurdi. Sanad yang mempunyai sanad pertalian di antara dia dengan Rasulullah SAW yang ke-27 orang. Itulah dia. Walaupun mutiara di dalam dirinya, tetapi dia tidak mahu kemasyhuran itu diangkat. Dia tidak mahu dirinya diangkat oleh masyarakat untuk kemasyhurannya itu. Pujanggaram kata, ish khamila zikri bainan nas warda bihi fadzaka aslamu fid dunya wa fid din. Man ashara nas lam taslim diyanatahu wa lam yazal baina tahrikin wa taskin. Hiduplah, dia kata apa? Hiduplah berkeadaan biasa antara manusia dan redalah. Biasa-biasa je, tak famous mana. Maka redalah. Yang demikian itu lebih selamat di dunia dan juga akhirat. Siapa yang tamakkan urusan manusia tidak akan selamat dan dia akan berserah ikut haluan orang lain. Inilah masalahnya. Pendapat kita ditolak, tak diterima. Pendapat yang orang tu bagi lagi bagus. Dia punya ideologi bagus, kita punya ideologi tak bagus. Akhirnya dialah yang dimenangkan oleh bos. Dialah yang ampu dapat naik pangkat.
dialah kita ni pandang sebelah mata. Mutiara ada tapi tak dapat digunakan. Dia yang pandai dapat menunjukkan yang dia tu pandai membodek untuk mendapat pangkat di depan masyarakat dan akhirnya berjaya. Dengan lidah yang tidak bertulang boleh menjadikan dia famous dan kurang daripada sahabatnya yang tersipu-sipu untuk mengangkat dirinya. Angkat bakul lah. Tak pandai nak angkat bakul. Maka dia pun tak dapat naik pangkat macam kawan dia tu. Itulah masalah dunia. Jadi kata jangan ikut. Jadi kita ikut haluan orang lain. Orang cakap macam ni, kita ikut macam ni. Orang cakap kena buat macam ni, dia buat macam ni. Tak ada pendirian. Dia tak dia nakkan dirinya itu dipuji ataupun dirinya itu diangkat, maka tamakkan urusan manusia, dia tidak akan selamat. Maka selamat pun keikhlasannya dah tak ada. Maka keikhlasan dah tak ada, dia punya pahala pun dah tak ada. Okey. Sesiapa berinteraksi sesama manusia tidak selamat agamanya. Jadi kata sesiapa berinteraksi sesama manusia tidak selamat agamanya. Dan sentiasalah dia berada antara bergerak dan tenang. Abu Ayyub As-Sukhtiyani berkata, demi Allah, seseorang itu tidak benar dengan Allah kecuali perasaannya tidak dirasakan pada tempatnya. Maknanya dia buat sesuatu perkara tak menghayatinya, tak kerana kerelaannya. Sebagai ulama Adam kata, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih suka untuk dikenali melainkan hilanglah agamanya dan terbuka aibnya. Sebab dia dah tak ada malu dah, dia sanggup gadai agamanya. Ulama berkata tidak mendapat kemanisan akhirat siapa yang lebih suka dikenali oleh manusia. Kita ni suka dikenali manusia. Oh, dia ni hebat, dia ni pakar rujuk, dia ni. Jadi kita ulama-ulama dahulu, kemasyhuran mereka terserlah bila ketika mana dia telah meninggal. Ni barulah orang tahu, oh dia ni macam ni. Maka banyak ulama-ulama dulu mengambil pendekatan menyembunyi kemasyhuran lebih daripada menonjolkan kemasyhuran. Ulama-ulama dulu dia tak suka jadi macam selebriti menonjol. Ulama-ulama dahulu lebih menonjol dengan penulisannya. Dan orang merujuk ulama-ulama terdahulu kerana apa? Kehebatan akhlak mereka, kehebatan ibadat mereka itu terserlah dengan tidak menunjuk kepada masyarakat. Itulah kehebatan ulama-ulama terdahulu. Fudail bin Iyad berkata, telah sampai kepada aku bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sebahagian yang dikurniakan kepada hamba-Nya, bukankah aku yang mengurniakan nikmat kepada kamu? Bukankah aku yang menyembunyikan aib kamu? Bukankah aku yang memadamkan namamu? Sahal bin Abdul tanya, apakah perkara yang paling susah ke atas diri seorang? Jawabnya, al-ikhlas, li'annaha laysa laha fiha nasib. Maksudnya ikhlas kerana nafsu tidak mempunyai apa-apa keuntungan di dalamnya. Nampak? Biasalah seseorang tu nakkan pujian. Bila kita dah dapat anak murid hebat, kita pun pukul canang, ini anak murid aku hebat. Ini anak murid aku hebat. Jadi ini anak aku hebat. Dia nak menunjuk. Maksud ikhlas kerana nafsu itu tak punya apa-apa keuntungan dalam. Jadi apa tujuan? Tujuan mereka menonjolkan sesuatu itu untuk apa? Kita tak tahu. Sekarang zaman WhatsApp. Zaman-zaman WhatsApp, kita pun tak pasti apa yang ditonjolkan ataupun apa yang untuk diberikan komen dan sebagainya. Facebook, Instagram. Tapi kalau untuk tujuan dakwah, itu tidak mengapa. Jadi kesemuanya tertakluk kepada ikhlas. Ikhlas itu tidak ada keuntungan di dalamnya.
Ada sekarang orang takut dah letakkan rate kalau dalam tuan-tuan bayaran tuan-tuan perempuan yang tentukan ini sumbangannya, nampak, dan sebagainya lah, sampai tahap ada orang macam-macam kita lihat zaman pandemik sekarang kita lihat pengajaran ilmu ada yang secara Facebook Live, yang ada yang percuma, ada yang berbayar dan sebagainya, tapi tidak ada masalah asalkan nyawa itu kita itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana keuntungan untuk semata-mata. Okay. Yusuf bin Muslim berkata, "A'azu syai'un fid dunya al-ikhlas wa kam ijtihadu fi isqat ar-riya'i an qalbi fa ka'annahu yumbitu fihi ala launin ahmar." Perkara yang paling berat di dunia adalah ikhlas. Berapa banyak aku cuba bersungguh-sungguh untuk menghapuskan sifat riya daripada hatiku, namun ianya seolah-olah tumbuh padanya hati dalam bentuk yang lain. Susah nak ikhlas ni. Sebab kita cabut, tumbuh balik. Cabut, riak tu dia macam rumput tau. Tumbuh. Berapa banyak aku cuba sungguh-sungguh untuk hapuskan sifat riak tu, namun dia seolah tumbuh pada hati dalam bentuk yang lain. Ada je. Syekh Abu Talib kita ikhlas sebagai seorang mukhlis ialah makhluk bermuamalat dengan Khalik. Itu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, dia seolah-olah bermuamalah dengan pencipta. Dan pada permulaannya adalah kerana nafsu. Mana mula dia dengan nafsu, tapi dia berperang dengan dirinya untuk mendapatkan yang terbaik, itu mukhlis. Ikhlas sebagai orang yang muhibbin, yang ikhlas tak terpaksa. Ikhlas cinta namanya. Ia tidak beramal kerana nafsu, kerana jika dengan demikian mereka masih berharap kepada habuan dunia atau berkehendak kepada bahagian nafsu. Jadi dia ni muhibbin, dia cinta tanpa nafsu, dia buat dengan kehendaknya. Memang dah asal cinta, tak perlu berperang dengan diri sendiri. Ini makam yang tinggi lah. Sementara ikhlas sebagai orang muwahhidin ialah makhluk tidak melihat amalan sebagai perbuatan mereka. Yang ni pula lagi tinggi makam dia. Dia buat sesuatu, dia tak tahu yang dia buat tu the best. Dia serah. Hanya yang nilai dia punya amalan tu Allah. Langsung tak cakap, oh aku dapat banyak ni, mungkin aku dapat syurga yang paling tinggi kot. Dia tak ada. Dia hanya tetap Allah yang tentukan nasibnya. Itulah muwahhidin. Ini tingkatan yang paling tinggi di dalam keikhlasan. Ya. Okay. Daripada Abi Yazid bahawa dia disuruh cukur kepala bergantung tali di lehernya dan biarkan kanak-kanak memukulnya dan diarak di jalan. Hal ini disebut oleh Imam Al-Ghazali. Ini kisah orang terdahulu lah, bagaimana mereka mentes diri mereka, keikhlasan mereka sampai tahap tu. Tapi kita taklah sampai tahap itu. Nabi Allah Isa AS bertanya kepada sahabatnya, di manakah tumbuhnya benih? Mereka menjawab, di dalam tanah. Kemudian Isa AS bersabda, kadzalika al-hikmatu la tumbitu illa fi qalbin mislal ard. Maksudnya begitulah jugalah hikmah, ia tidak tumbuh melainkan di dalam hati seperti mana di tanah. Hikmah tidak akan tumbuh atau tersemai kecuali dengan hikmah. Baja dia itu baik, barulah timbul hikmah. Kalau baja dia tak baik, ada riak, ada semua, macam mana nak tumbuh? Macam mana nak tumbuh hikmah tu? Jadi bila hikmah tu, bila berdakwah tak sampailah. Hikmah tu, orang cepat berubah, dia cakap dia berubah. Hebat, wali makam. Orang terpaut dengan kata-kata dia. Disebab ni, sebab apa? Perubahan itu yang mendadak itu kerana daripada jiwa yang bersih. Itulah maksud al-hikmah.
Kisah seperti Uwais Al-Qarni yang nama tidak dikenali oleh penduduk bumi tapi sangat masyhur di kalangan penduduk langit seperti mana yang disebutkan dalam hikayat yang masyhur. Ini kita boleh tengoklah siapakah Uwais Qarni itu. Dia adalah digelar Said At-Tabi'in ahli zuhud yang terkenal. Beliau tidak sempat bertemu Rasulullah tetapi memiliki kelebihan sehingga disebut dalam hadis minta doa sesiapa yang bertemu sesiapa yang bertemu dengannya. Terkenal dengan baik pada ibu bapanya di samping diangkat sebagai wali Allah yang terkemuka banyak beruzlah dan menyendiri serta tidak suka akan kemasyhuran. Terbunuh dalam peperangan Siffin. Dia seorang sahabat yang low low profile, bukan low standard. Low profile tu dia low profile tidak tunjuk. Dia ni hebat daripada segi ibadat dan sebagainya, dia tak tunjuk. Dia sembunyi-sembunyi je. Susah kan? Nak jadi orang yang mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nak jadi orang mahal di dunia. Terpulanglah tuan-tuan kalau mengata itu semua adalah contoh-contoh tauladan yang kita boleh ambil daripada Uwais Al-Qarni. Syekh Zarruq berkata dalam kaedahnya qawaid, kaedah hukum fiqh umum dan dalam umumnya kerana maksudnya mendirikan rasam agama, mengangkat menaranya dan menegakkan kalimahnya, sedangkan hukum tasawuf khas pada yang khusus kerana muamalat antara hamba dengan Tuhannya tanpa sembarang tambahan. Justru engkar ahli fiqh kepada sufi boleh, tapi tidak sebaliknya dan lazim kembali daripada tasawuf kepada fiqh pada hukum-hukum yang tidak pada hakikat-hakikat. Ini susah, kita tak faham. Secara umumnya kaedah fiqh ada kaedah. Dia hukum, melibatkan hukum. Tetapi tasawuf, dia melibatkan muamalah sesama hamba dan Allah dengan Tuhannya tanpa sembarang tambahan. Tak ada ajinomoto. Maknanya apa? Tak ada melalui perantaraan manusia. Dia sendiri dengan dia punya keikhlasan dia, dengan dia punya tawadhu' dia, dan mensucikan dirinya daripada unsur-unsur yang membuatkan dirinya itu terlari daripada keikhlasan. Maka itulah dia tasawuf. Sangat, sebab tu suf itu adalah daripada bulu kambing yang putih yang mana tidak ada campuran pada bulu tersebut. Itulah namanya suf, tasawuf. Mana kita menghindarkan daripada ciri-ciri yang menjadikan jiwa kita itu bergelumang dengan keinginan, kehabuan dan sebagainya. Jadi itulah dinamakan at-tasawuf. Jadi kita dah sampai ke puncak pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat faedah daripada materi yang telah disampaikan tadi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.